KPM. Didik TV KPM. Aduh, perut sakit lah. Nak balik lah macam ni. Kenapa ni, Chris? Hai, cikgu. Chris sakit perut lah, cikgu. Kenapa? Awak makan apa? Saya rasa saya makan sayur kangkung yang saya tanam di rumah, cikgu. Tapi kenapa sakit? Sebab saya tak guna racun serangga pun. Oh, mungkin awak tanam dekat tanah yang bertoksik kot. Macam tu Awak boleh ke, pasti cikgu? ke dia tak bertoksik, tanah tu? Tak pastilah. Saya kena periksa. Okey, cikgu. Saya pergi tandas dulu lah, cikgu. Okey. Sudah tak sakit. Nasib baik. Hai semua, anda sedang menonton Slot Menengah Atas bersama saya, Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini, dalam episod kali ini, kita akan belajar mata pelajaran biologi tingkatan 5 bersama Cikgu Nadira. Apa khabar, Cikgu? Ya, sihat Alhamdulillah. Okey, baiklah Cikgu. Sebelum tu, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Asmawati selaku jurubahasa kita. Baiklah Cikgu Nadira, murid-murid di rumah pun dah tak sabar. Saya pun dah tak sabar. Saya nampak di sini cikgu ada pokok apa ni cikgu? Itu pokok keladi bunting. Pokok keladi bunting. Yang ni apa cikgu? Itu pokok kiambang. Ni saya nampak ada tube lagi nak buat eksperimen hari ni ke cikgu? Ya, Chris yang akan buat eksperimen tu. Oh, okey dah tak sabar. Tapi hari ni kita akan belajar apa cikgu? Hari ni kita akan belajar tajuk baru yang ada dalam KSSM iaitu fitoremediasi. Fitoremediasi. Panjang namanya. Okey. Panjang nama dia. Okey, dia berasal daripada bahasa Latin dan daripada dan Yunani sebenarnya fitoremediasi. Okey, faham. Okey, jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah daripada standard kandungan pengangkutan dalam tumbuhan. Okey, ini adalah subtopik yang terakhir iaitu fitoremediasi, di mana standard pembelajaran yang perlu anak-anak murid semua capai pada hari ini adalah pertama, apa dia definisi untuk fitoremediasi. Yang kedua, apakah penggunaan fitoremediasi dalam kehidupan seharian. Dan yang ketiga, kita akan mengeksperimen keberkesanan tumbuhan fitoremediasi ini dalam mengawal pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Okey, Chris. Ya. Okey, itu yang kita akan belajar hari inilah. Okey, baiklah cikgu. Dan sebelum tu, kita nak tahu juga apa sebenarnya maksud fitoremediasi ni. Chris pun tak tahu kan? Tak tahu, sebab cikgu. Chris tak belajar pun dulu ni masa KBSM. Betul, ni tajuk KSSM. baru ni. Ya, tajuk baru. Okey, jadi tajuk baru fitoremediasi ni sebenarnya adalah kaedah rawatan. Kaedah rawatan nampak macam kompleks kan? Tak, tapi ini kita gunakan tumbuhan. Okey, kita gunakan tumbuhan di mana tumbuhan ni digunakan untuk degradasi, mengekstrak dan juga menyingkirkan bahan pencemar yang ada dalam tanah dan juga dalam air. Okey, jadi ini adalah definisi untuk fitoremediasi ni, Chris. Cikgu, saya ada soalan cikgu. Ya. Bagaimana tumbuhan boleh menyerap bahan toksik cikgu? Dia boleh menyerap dengan menggunakan akar dia. Jadi kalau kita tengok tumbuhan-tumbuhan ni, semua ni kita tak makan kecuali yang Chris makan tadi, kangkung. Ya, yang buat saya sakit perut Ya. Okey, jadi semua tumbuhan pun ada akar kan cikgu? Ya. Jadi maksudnya semua tumbuhan pun boleh digunakan untuk fitoremediasi ke cikgu? Tidak semestinya. Sebab kita tak nak gunakan tumbuhan yang kita boleh makan. Sebab nanti tumbuhan tu dia toleran ataupun kita kata rintang terhadap bahan ataupun logam berat tu. Tapi kita ni tak rintang. Kalau kita makan, tumbuhan tu kita akan sakit perut macam Chris tadi. Jadi sebaiknya kalau kita nak gunakan tumbuhan fitoremediasi ni untuk
kaedah rawatan ni kita hanya gunakan tumbuhan yang tidak boleh dimakan. Contohnya pokok kiambang dan juga keladi bunting ni. Okey. Baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kepada kawan-kawan saya di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Nadira untuk biologi. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda, dan hari ini saya ada bersama Cikgu Nadira untuk mata pelajaran biologi dan tajuknya fitoremediasi, betul tak cikgu? Betul. Okey, baiklah cikgu, dalam segmen ini apakah yang akan kita belajar cikgu? Ya, apa yang kita akan belajar untuk segmen ni adalah apa dia contoh tumbuhan yang boleh digunakan untuk fitoremediasi ni. Okey, macam yang ada dekat depan Chris tu lah. Okey, pertama kita ada pokok keladi bunting. Yang ni cikgu? Ya, pandai Chris. Okey. Memang kenal ya? Budak-budak bandar memang kenal ni pokok keladi bunting. Tadi cikgu saya nampak gambar cikgu tu. Oh ya, okey. Okey. Biasanya kalau kita nak nampak keladi bunting ni kat mana? Kat Taman Tasik. Betul ataupun tak? dekat lombong-lombong, kerana ini adalah tumbuhan akuatik. Okey, dan dia terapung. Okey, nama saintifik dia adalah Eichhornia crassipes. Eichhornia crassipes. Ya. Cikgu, untuk murid SPM, kena hafal ke nama saintifik ni? Okey, tidak semestinya perlu hafal, perlu tahu nama nama dia, nama secara kita kata lokal sahaja ataupun tempatan sahaja keladi bunting, tapi lebih baik kalau dia hafal. Okey, Tidak perlu tapi lebih baik. Okey, boleh faham cikgu. Okey, ciri-ciri kalau pokok keladi bunting ni seperti yang murid-murid tengok, dekat depan tu, dia mempunyai akar yang panjang, kerana akar dia itulah yang akan menyerap dan mengumpul logam-logam yang berat. Dan selain daripada tu, pokok keladi bunting ni dia punya kadar pertumbuhan adalah lebih cepat ataupun pesat, tapi dia punya jangka hayat pendek. Okey. Jadi itu antara tumbuhan yang kita boleh gunakan untuk fitoremediasi lah. Contoh logam berat adalah kuprum ke ataupun plumbum ke. Kita kata sebenarnya logam berat ni kenapa dia bahaya dalam air ataupun dalam tanah? Kenapa cikgu? Kerana dia kalau kepekatan yang minimum pun ataupun sikit je pun dia boleh menyebabkan toksik. Kalau dia masuk dalam sistem pencernaan kita, dia akan terkumpul dalam kita punya tisu badan, dan ini akan menyebabkan penyakit-penyakit lain. Okey, faham. Jadi membahaya. Jadi tanah dekat kawasan kilang boleh ada logam berat dalam tanah dia? Sekiranya dia tidak menggunakan sistem pembersihan yang betul. Macam sekarang ni kan kita ada industri dan sebagainya, jadi daripada segi pembersihan air tu tidak berapa sempurna dan memakan kos. Makan kos yang tinggi. Jadi sebab itulah kita kata sekarang ni air dan juga tanah kita tidak bersih. Kebanyakannya telah pun tercemar. Okey. Jadi tumbuhan pertama hari ini ialah Eichhornia crassipes. Ya, pandai. Atau keladi bunting. Betul. Okey, kita tengok yang kedua pula. Tumbuhan yang kedua, ini dinama apa ni? Pokok apa ni? Sunflower cikgu. Ya, bunga matahari. Okey, bunga matahari ni dia punya ciri dia adalah hyperaccumulator. Hyperakumulator. Kenapa? Sebab dia boleh mengumpul ataupun menyerap logam berat dan juga sisa radioaktif, bahan radioaktif. Logam berat pun dia boleh menyerap lebih daripada satu ataupun dua. Antaranya zinc, kromium, kuprum, nikel dan juga plumbum. Wow. Dan selain daripada itu, untuk bahan radioaktif dia boleh menyerap cesium dan juga strontium. Akar ni boleh menyerap cikgu? Ya, dia menyerap. Dia memang menggunakan akar untuk menyerap. Kalau tumbuhan ni digunakan akar untuk menyerap air, mineral, dan kalau tumbuhan yang fitoremediasi ni dia boleh menyerap juga logam berat yang toksik. Tapi dia tak ada kesan pada dia. Yang ada kesan kalau orang ataupun organisma yang memakannya. Kalau Chris tengok kat sini kan, dia ada loji nuklear. Keadaan di mana di Chernobyl, Rusia berlaku letupan loji nuklear pada tahun 1986. Menyebabkan pencemaran sisa radioaktif di udara dan juga tanah. Dua-dua. Jadi kalau nak dia punya radius tu luas tau, dia punya pencemaran tu berlaku. Jadi untuk
untuk merawat merawat tanah di situ, mereka menanam pokok bunga matahari inilah. Okey, sebab akar bunga matahari boleh menyerap bahan radioaktif, cikgu. Ya, pandai pun Chris. Faham. Okey, bukan semua bukan semua tumbuhan fitoremediasi yang boleh menyerap bahan radioaktif. Antaranya adalah bunga matahari inilah. Okey. Bunga matahari ni sebenarnya kita boleh buat kuaci. Yang memang sedap. Mak saya suka makan. Oh, bagus. Okey, tapi jangan makan yang ni lah, yang digunakan untuk rawatan fitoremediasi ni. Habis dah cikgu, boleh dapat kanser kan cikgu sebab radioaktif. Ya, pandai. Betul. Okey, tepat sekali. Okey, yang ketiga kita boleh tengok ni pokok kiambang ataupun nama saintifiknya adalah Pistia stratiotus. Pistia stratiotus. Ya. Kiambang yang ni ya cikgu? Ya. Pokok kiambang ni selalunya dia akan digunakan untuk merawat air di loji kumbahan. Kalau nanti rajin-rajin Chris pergi buat lawatan dekat loji kumbahan dekat dengan rumah ke, tengok ada tak pokok kiambang ni. Memang digunakan untuk merawat air dekat loji kumbahan tu kerana dia boleh menyerap nutrien dan juga mengakumulasi logam berat lah dalam tu. Dan kadar pertumbuhannya pun cepat. Sama juga dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Keladi bunting ni. Jadi kenapa dia nak menyerap nutrien? Kan nutrien bagus sepatutnya kan? Kerana sebenarnya kita nak mengurangkan kita kata populasi mikroorganisma yang bahaya dekat dalam air yang dalam loji kumbahan tu. Jadi dia ada kebolehan itulah untuk menyerap nutrien ni. Okey, faham cikgu? Okey Chris. Yeah. Dah terang banyak-banyak tadi kan? Agak-agaknya apa dia kebaikan kita menggunakan fitoremediasi dalam kehidupan seharian? Sekejap cikgu, tadi ada 3 tumbuhan kan? Yang pertama keladi bunting. Ya. Yang kedua bunga matahari. Ya. Ini pokok kiambang, bunga kiambang. Betul. Okay. Lagi kangkung. Kangkung? Kangkung pun boleh juga. Boleh ya cikgu? Boleh. Okey, sebab akar dia boleh menyerap lah. Ya. Okey, jadi untuk kebaikan kita menggunakan kaedah rawatan fitoremediasi, kurangkan kos, betul tak cikgu? Betul. Okey, tepat sekali. Kejap ya. Saya berhentikan dekat situ. Betul, kita mengurangkan kos. Sebab apa? Yang tadi yang saya tunjukkan kebanyakan tumbuhan yang tidak boleh dimakan. Okey, yang kita tak akan makan. Kita ada satu lagi. Chris tahu tak sebenarnya pokok kangkung ni dia ada 2 jenis tau. Tak tahulah cikgu. Tak tahu? Okay. Baru tahu. Okey, kangkung darat dan kangkung darat air. Dan juga kangkung air. Okey. Kangkung darat yang tanam dekat tanah, atas tanah, dia boleh menyerap merkuri, akar dia. Kalau kangkung air ni dia punya akar tu dia bersambung antara sesama lain. Kalau kangkung darat, satu akar tu satu pokok je. Kalau kangkung air, di dalam air dia akan kita kata satu jaringan lah. Dan dia boleh menyerap kadmium dalam air. Kadmium. Ya, antara yang dia boleh kumpulkan lah. Okay, ini pokok kangkung. Kebiasaannya orang jarang makan pokok kangkung air. Biasanya orang akan ambil kangkung darat kan untuk dimakan. Kangkung air tu biasanya kita bagi rabbit ke arnab ke makan, betul tak? Tapi lepas tu anak tu pula sakit perut. Faham. Sebab kangkung air ni sudah menyerap bahan-bahan toksik kan cikgu? Sekiranya air tu tercemar. Kalau air tak tercemar tak apa. Okey, baiklah. Tadi Chris dah bagi tahu satu kebaikan, jadi ada lebih kurang boleh bagi lagi. Okey, mengurangkan kos yang pertama. Sebab kita tidak semestinya menggunakan racun serangga atau bahan-bahan kimia kan cikgu? Betul. Okey. Yang kedua, kaedah ni lebih mesra alam. Betul. Environment friendly. Okey, yang ketiga, apa yang ketiga? Kalau dia serap logam berat, semua tu maksudnya tanah tu akan jadi apa? Tanah menjadi lebih subur cikgu. Betul. Dan yang keempat, yang keempat, kita boleh mengurangkan kejadian hakisan tanah sebab lebih akar cikgu. Ya, tepat sekali. Jadi apa yang Chris sebut tu semuanya adalah kebaikan fitoremediasi. Kita boleh bagi 10 bintang pada Chris. 10 bintang. Baiklah cikgu, tapi saya nak tanya juga, yang ni kebaikan fitoremediasi, ada tak keburukannya? Ada. Keburukan dia kita kata bukanlah keburukan, tapi kelemahan dia. Kelemahan lah. Kelemahan ni
Okey, kalau kita guna tumbuhan, biasanya kalau contohlah dekat loji nuklear Chernobyl tu kita nak tunggu lama tau, bertahun-tahun. Kalau ikutkan letupan dia 1986. Okey. Sampai sekarang masih lagi tanah tu masih lagi tercemar. Jadi dia mengambil masa yang lama. Oh, okey. Itulah itu satu je lah kelemahan daripada dia. segi kelemahan dia. Satu je lah cikgu. Dan kedua, tak boleh dimakan lah. Kalau kita gunakan tumbuhan yang boleh dimakan, kita tak boleh makan lah. Okey. Tak ada yang mengatakan boleh ataupun tak boleh, tapi kebanyakan kajian mengatakan tak boleh makan. Tidak digalakkan lah, Tidak cikgu. digalakkan. Kalau boleh makanlah benda lain. Kalau ada pilihan. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan apa yang telah kita belajar dalam segmen ni cikgu? Okey, dalam segmen ni kita belajar apa dia contoh-contoh tumbuhan fitoremediasi yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okey. Dan juga kebaikan penggunaan fitoremediasi ni. Okey, ada 4 lah cikgu. Kos yang murah, mesra alam, tanah menjadi lebih subur dan kita boleh kurangkan masalah hakisan tanah. Betul cikgu? Betul. Okey, baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar boleh? Boleh. Okey, kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Nadira untuk biologi fitoremediasi. Didik TV KPM. Masih lagi di slot menengah atas bersama Cikgu Nadira untuk mata pelajaran biologi dan hari ini kita akan fokus pada topik fitoremediasi. Baiklah cikgu, nampaknya kita dah pakai lab coat, baju makmal, adalah test tube semua di sini. Hari ini kita nak buat eksperimen ke cikgu? Ya, kita nak buat eksperimen berdasarkan kepada kes ini. Okey. Okey. Okey, kes ini. Okey, gambar ni menunjukkan sebuah tasik buatan, di mana ada 3,000 ekor anak ikan yang telah dilepaskan dalam ni. Dan untuk aktiviti memancing lah. Dan di mana ini terletak berhampiran dengan pasar. Kemudian beberapa lama kemudian tu, ikan yang bila dipancing, ikan yang ditangkap tu ataupun dipancing tu dapati mengandungi kandungan amonia yang tinggi. Jadi sebagai jurutera kimia, kita bayangkanlah kita jurutera kimia kan, cadangkan apa cara dia untuk menyelesaikan masalah ini. Dan apa dia eksperimen? Okey, kalau kita dah bagi cadangan tu, adakah kita punya eksperimen tu ataupun kita punya rawatan tu berkesan? Okey. Jadi kita kena rancanglah satu eksperimen ni. Okey, iaitu eksperimen keberkesanan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran air. Okey. Ia ni mengambil masa 7 hari, seminggu sebenarnya, tapi saya dah buat lebih awal lah. Okey, cuma saya akan terangkan beberapa konsep yang penting. Pertama, penyataan masalah yang murid-murid perlu tahulah apa dia. Okey, adakah tumbuhan fitoremediasi ni berkesan dalam pengawalan pencemaran air? Okey, tujuan. Okey, kita nak kaji keberkesanan tumbuhan fitoremediasi yang digunakan ni dalam pencemaran air, dan hipotesis kita akan gunakan pokok keladi bunting tau. Okey, kita akan gunakan pokok keladi bunting, bermakna kita beranggapan pokok keladi bunting ni berupaya menyerap kandungan amonia dalam air tasik. Okey. Pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah kehadiran yang dimanipulasikan adalah kehadiran pokok keladi bunting. Yang bergerak balas adalah kandungan amonia pada akhir tindak balas, pada akhir eksperimen tu. Okay. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan adalah ispadu air tasik. Okey. Okay. Boleh ingat? Boleh cikgu. Okey, bahan dan radas yang digunakan adalah pokok keladi bunting, Ikonia crassipes tu, 10 liter air tasik. 10 liter air tasik tu kita akan letakkan 5 liter dalam bekas A, 5 liter dalam bekas B. Okey. 10 ml larutan amonium klorida, 10% dia punya kepekatan, air pipe dan juga kit amonia. Cikgu, untuk eksperimen ni kita ada buat di sekolah tak? Kita buat di sekolah ada? untuk boleh buat di makmal sekolah. Okey. Okey, kerana kita tak galakkan buat kat luar lah, kerana kita ada menggunakan bahan-bahan kimia. Okey. Dan radas 2 bekas kaca yang bersaiz 5 liter lah, yang kita boleh isikan air tu sebanyak 5 liter, seperti yang ada dekat depan ni. Okey. Jadi langkah yang pertama, kita perlu bersihkan dulu
akar pokok keladi bunting tu kenapa agaknya, Chris? Sebab mungkin ada kotoran, cikgu. Ya, jadi kita nak bersihkan, tak naklah ada kotoran, berdasing yang ada pada akar tu, kita nak buat dalam eksperimen. Ya. Okey, jadi langkah ni sangat perlu. Okey, dalam eksperimen ni. Okey, yang kedua, kita masukkan kedua-dua bekas tu, bekas A dan B. Kita masuk 5 liter air tasik, satu lagi 5 liter air tasik. Okey. Okey, mudah kan? Okey. Yang ni cikgu dah buat lah, cikgu, di sini. 5 liter. Ya, cikgu saya dah buat dah. Okey, Alright. langkah yang ketiga, kita masukkan 50 ml larutan amonium klorida. Okey, yang botol yang warna biru tu, penutup biru tu adalah amonium klorida lah. Okey. So kita dah masukkan dalam bekas A dan B. Dua-dua tu ada perkataan yang sama. Okey. Kemudian langkah keempat. Langkah keempat, pada awal tu kita kena record dulu berapa bacaan amonium klorida dalam kedua-dua bekas A dan B tu. Okey. Itu pun saya dah buat. Oh, yang mana dia, cikgu? Saya dah buat dah. Yang okey, awal, dah yang buat. awal. Itu sebab okey, sebelum okey. 7 hari. Ini dah hari yang ke-7 lah. Okey, yang pada awal tu kita tengok, okey, kalau Chris tengok ya dekat gambar slide ni. Okey, yang ini adalah hasil dia. Okey, hasil dia. Okey, mana bacaan dia adalah 1.5. 1.5 mengikut kit. Sebab kita kit amonia tu kita ada banyak. Okey, ada banyak jenis. Jadi yang ni yang saya bawa. Okey. 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 1.5 cikgu? 1.5. Alright, yang ni bacaan awal dia. Bacaan awal. Okey. Maksudnya dalam kedua-dua bekas tu 1.5. Kandungan amonia dia Okey. tinggilah. Faham? Okey. So langkah yang kelima, kita masukkan 6 pokok keladi bunting dalam bekas A je. Sebab kita nak uji, yang kita nak rawat adalah bekas A. Yang bekas B tu kita biarkan sebagai kawalan. Okey. Okey, so kita dah letakkan pokok keladi bunting tu, dan hari ni kita nak rekodkan, kita nak dapatkan bacaan akhir amonia di dalam bekas A, dan saya dah bawa dalam beaker kecil tu. Okey, selepas 7 hari, adakah kandungan amonia dia berkurangan ke, dia akan meningkat ke ataupun sama? Okey. Jadi boleh Chris kita cuba. Okey, cikgu. Buat Apa yang saya eksperimen perlu ni? buat, cikgu, sekarang? Okey, pertama, yang ini adalah larutan ataupun daripada air tasik yang daripada bekas A tu. Bekas A, okey. Daripada bekas A tu. Baiklah. Chris ukur daripada 4 mil. 4 mil. Ya. Betul lah, cikgu? 4 mil sini. Betul. Okey. Okey, jangan risau. Takut salah nanti, cikgu. Okey. Tak salah. Okey dah. Okey. Okey, kemudian Chris masukkan Nampak dalam tak? 4 mil. betul. Okey, lepas tu, masukkan cikgu? dalam bekas tube tu. Yang ni? Ya. Oh, ni macam COVID test kit. Okey. So, semua, cikgu? Kalau COVID kita dah kena pakai. Ya, masukkan semua. Semua, okey. Alright. Sudah, Okey. cikgu. Kemudian Chris ambil reagen pertama. Reagen pertama. Yang ni tutup dulu, cikgu? Atau Tak biar? payah pun tak apa. Alright. Okey. Ni reagen pertama dia. Masukkan 4 drop. Okey. 4 titis ke dalam tu. Okey. Sekejap, saya nak tunjuk dulu. Reagen ni NH3 NH4 testing kit. Ya. Okey, yang ni reagen pertama dia. Reagen pertama. 4 titis 4 titis. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, dah. lepas tu Chris tutup. Goncangkan. Goncang. Goncang seketika. Okey. Okey, lepas Lepas tu? tu kita masukkan reagen yang kedua juga. 4 Okey. drop. Yang ni reagen sama ke, cikgu? Tak Lain? sama. Apa perbezaan dia, cikgu, ni? Reagen NH3 NH4 testing kit. Ya, Okey. dia tak sama. Okey, tak sama, Ini akan memberikan warna Okey. tu nanti. Dia akan berlaku perubahan warna. Okey. 4 titis Ya, 4 titis. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, sudah. Okey, dah hati-hati ya. Murid-murid dekat rumah, di rumah, kita bila nak menggunakan ujian amonia ni, menggunakan kit amonia, pastikan memakai sarung tangan getah kerana kita kerana dia berasid. Dan kita tak nak ada berlaku apa-apa masalah lah nanti. Okey, boleh goncang. Goncang. Biar seketika. Okey. Okey, dan tengok warna dia macam mana. Okey, bandingkan dengan kit yang diberikan. Okey. Saya rasa macam
0.9 kot cikgu. Betul tak? Ya. Saya pun rasa yang Setuju sama. tak? 0.9. 0.9. Okey. Okey. Okey, jadi tadi yang awal tadi, okey, saya dapat Awal tadi cikgu dapat 1.5. 1.5, okey. Dan saya tak buat untuk bekas A. Saya tak buat untuk bekas B. Jadi kita beranggapan bahawa dalam bekas B itu adalah nilai aras amonium dia adalah sama, 1.5 juga. Okey. Jadi yang kita akan buat adalah untuk bekas A sahaja. Boleh Chris tulis tak dekat sini? Boleh cikgu. Nilai dia. Okey. Nilai tadi 0.9. Jadi adakah nilai dia bertambah ataupun berkurang ataupun sama daripada awal dengan akhir ni? Kalau kita nilai dia bandingkan. berkurang cikgu. Berkurang. Okey, jadi daripada nilai ni, apa yang kita boleh simpulkan? Kita guna pokok keladi bunting tadi untuk menyerap amonia. Kan? Jadi adakah telah terbukti kita punya hipotesis ini? Ya cikgu, terbukti cikgu. Terbukti. Maksudnya kandungan amonia telah berkurang dalam bekas A. Bekas A disebabkan oleh pokok keladi bunting yang pokok menyerap amonia cikgu. Betul, tepat sekali. Okey, jadi maksudnya dah terbukti dengan cara ni. Senang ke susah ni buat eksperimen ni? Senang cikgu, tapi nak cari tumbuhan ni susah lah kot. Ya, memang kita kena kita kena mencari di tempat yang betul lah untuk mencari pokok keladi bunting ni. Kita boleh cari dekat tasik ke ataupun lombong ke, tapi dengan pengawasan ibu bapa ke ataupun guru. Jangan kita nak pergi turun pula dalam tu ya. Baiklah cikgu, jadi apakah kesimpulan eksperimen ni cikgu? Okey, kesimpulan eksperimen ni maksudnya kita kata daripada kes yang tadi, yang awal tadi, Kes A kan? okey, kes yang pertama tadi, maksudnya kita bolehlah gunakan pokok keladi bunting ni, kita boleh biarkan dekat tasik ini untuk mengawal pencemaran air. Okey, sebenarnya kenapa kita guna amonia ni? Kenapa kita tak guna yang lain? Sedangkan tadi saya dah terangkan akar pokok ni ataupun untuk fitoremediasi ni dia boleh menyerap plumbum, kadmium, nikel kan? Ya. Kenapa kita guna kit amonia? Kenapa cikgu? Kenapa kan? Semua orang tanya kenapa kan? Kenapa cikgu? Kerana kit amonia ni murah. Okay, dan kalau kita nak buat testing untuk kehadiran nikel ke kadmium ke, ini peringkat sekolah menengah. Jadi kita tidak ada alat yang sesuai untuk ukur kandungan logam berat tersebut. Jadi salah satu cara yang paling mudah kita boleh dapat kit amonia dekat mana agaknya kita boleh dapat kit amonia ni? Dekat mana cikgu? Dekat kedai kimia. Tak tahu cikgu, saya pun tak tahu cikgu. Mana dekat cikgu? kedai akuarium. Kedai akuarium? Ya, kedai yang jual ikan kan. Memang okey. kita gunakan kit amonia ni untuk merawat air dalam akuarium cikgu? Ya, supaya ikan tak mati. Jadi faham. kita nak kena pastikan dia tidak terlalu tinggi kandungan amonia dalam tu. Kalau tinggi nanti ikan tu akan mati. Jadi sebab tu kita gunakan kit amonia ni lah. Dan kit amonia ni kita kata ada pelbagai jenis. Jadi saya beli yang paling murah sekali. Yang paling murah sekali. Jadi senanglah cikgu nak lakukan eksperimen hari ni lah. Ya. Baiklah cikgu, selain daripada pokok keladi bunting, apakah tumbuhan lain yang boleh digunakan untuk kaedah rawatan fitoremediasi cikgu? Fitoremediasi kita boleh gunakan hydrilla. Hydrilla. Okey, yang dalam air kan. Kita boleh gunakan hydrilla lah. Okey. Okey, saya pun ada soalan juga nak tanya dekat Chris ni. Ada ke? Saya soalan hampir dia, cikgu? terlupa dah ni. Okey. So, soalan dia yang ada dua je soalan, jangan risau. Okey, pertama, namakan tumbuhan lain ni yang Chris tanya kat saya. Tadi saya dah jawab satu. Satu lagi apa agaknya? Jawapannya apa nak mula dengan huruf L cikgu? Lemna species. Lemna species. Betul. Kalau tak silap lah cikgu. Betul tak? Betul. Sebab itu kita dulu mungkin Chris ada belajar dalam menengah rendah kot. Kita memang gunakan Ilodia. Memang itu adalah satu tumbuhan-tumbuhan yang kita kata familiar lah. Okay. Lemna species dan juga Hydrilla species. Okay. Soalan yang kedua, apa kesan amonia terhadap ekosistem akuatik? Amonia. Saya rasa
dia akan mengganggu rantai makanan dalam hidupan akuatik juga. Ya, betul. Dia akan ganggu rantai makanan tu Ekosistem. Ya, betul. Okay, kerana dia akan terkumpul. Katalah kalau tumbuhan akuatik tu ikan kan, dia akan makan hydrilla ke lemna spesies yang menyerap logam berat tadi, dia akan masuk ataupun terkumpul dalam tisu badan ikan tu. Dan manusia makan pula ikan. Okey. Itu yang akan menyebabkan apa tadi yang kalau Chris ada cakap tadi boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Tanpa kita sedar dia telah pun terkumpul dalam tisu badan kita. Okey. Sebab tu pentingnya fitoremediasi ni. Faham. Kerana dia murah, dan kita kata dia boleh membersihkan daripada segi sistem pengairan sistem pengairan dalam tanah kita kerana telah banyak tercemar. Okey, faham cikgu. Sebabkanlah air. Baiklah cikgu, saya nak tanya bagaimanakah prestasi saya untuk segmen ini cikgu, untuk buat aktiviti hari ini? Saya nak bagi 10 bintang juga. Daripada 10. Out of 10? 10 out of 10? 10 bintang? 10 juga, 10 bintang juga. Wah, terima kasih cikgu. Okey, baiklah cikgu. Kita akan berehat sebentar, boleh ya? Boleh. Okey, kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Nadira untuk biologi fitoremediasi. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot menengah atas untuk mata pelajaran biologi dengan topiknya fitoremediasi bersama Cikgu Nadira. Baiklah cikgu, untuk segmen yang ini cikgu, apakah yang akan kita melakukan atau belajar cikgu? Okey, sebelum ni kita dah buat eksperimen untuk mengawal keberkesanan bukan mengawal. Kita menggunakan tumbuhan fitoremediasi untuk mengawal keberkesanan tumbuhan ini dalam pencemaran air. Tadi kan kita guna keladi bunting. Jadi hari ni kita nak buat untuk pencemaran tanah pula. Okey, jadi kita nak kena tengok ada satu kes juga. Tadi kes yang pertama, ni kes yang kedua kan. Okey, macam yang saya beritahu tadi, kita guna di Chernobyl Rusia, dia menggunakan bunga matahari untuk mengawal pencemaran tanah oleh sisa radioaktif. Tapi dekat Malaysia kalau tak ada bunga matahari, kita guna apa? Kita akan gunakan pokok kangkung. Okey, hari ni kita nak gunakan pokok kangkung untuk eksperimen ni. Tapi eksperimen ni mengambil masa 2 minggu. 2 minggu? Ya, jadi saya dah buat awal untuk Chris. Tanam dah pokok kangkung. Okey, sebelum tu kita nak tahu dulu apa macam biasalah kan, nak buat report eksperimen, laporan eksperimen, kena ada penyataan pemasalah dia kan. Okey. Adakah tumbuhan fitoremediasi ni berkesan dalam pengawalan pencemaran tanah? Okey. Yang kedua, mengkaji keberkesanan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran tanah. Tujuan Ya. Dan hipotesis kita gunakan akar pokok kangkung, untuk menyerap nutrien seperti amonia dalam tanah. Kita guna pokok kangkung pula kali ni. Tapi saya tak bawa pokok kangkung hari ni ya Chris. Tapi kat rumah Chris ada banyak kan? Ada banyak je tu. Jadi maksudnya Chris kenal lah. Jadi apa dia pemboleh ubahnya? Pemboleh ubah dia yang dimanipulasikan adalah kehadiran pokok kangkung. Yang bergerak balas adalah kandungan amonia itu sendiri. Dan juga kalau yang untuk dimalarkan adalah jisim tanah hitam. Ini pokok kangkung dekat rumah Chris lah. Bahan naradas pokok kangkung. Dan kita perlukan 5 kg sisa makanan daripada rumah. Kemudian 50 ml larutan kalium klorida yang ada kat depan ni. 5 kg tanah hitam yang saya tak bawa lah, terlalu banyak peralatan yang perlu dibawa. Berat tu. Ya, air suling, kit amonia. Kit amonia lagi. Jadi memang kena cari yang murah lah, jangan cari yang mahal. Sebab nak guna. Dia guna pakai terus, buang. Dan radas kita perlukan ketuha. Ketuha ya. Jadi apa dia prosedur yang pertama? Ini pun saya dah buat dah untuk Chris, Masih cikgu. Langkah yang pertama kita ratakan 5 kg tanah tu dekat atas satu kita kata tray lah yang ni, dan kita keringkan, letakkan dalam ketuha. Dalam ketuha
Dan biar dia kering betul lah. Okey, kenapa agaknya kena letak dalam ketuhan ni, nak kena keringkan? Sebab kita nak dapatkan nilai jisim kering tanah yang tepat, cikgu. Ya, bagus cikgu biologi Chris dulu ya. Okey, memang betul. Okey, jadi kita nak kena dapatkan okey betul-betul jisim kering 5 kg untuk eksperimen ini. Okey, dah kita letak ke atas dulang tadi ya. Okey. Okey, langkah yang kedua kita asingkan 2.5 kg tanah hitam dalam bekas plastik A dan juga B. Yang sama. Okey, yang tadi tu yang dah kering tu kita masukkan yang sama dan labelkan lah. Okey. Langkah yang ketiga, ini nanti saya nak minta Chris buat tapi belum lagi lah. Okey. Just untuk menerangkan apa Baiklah. yang telah dilakukan sebelum ini. Okey, kita nak, kalau tadi kita boleh ambil terus air tasik tu untuk buat ujian amonia, tapi untuk tanah ni berbeza. Jadi kita kena cairkan dulu. Kita kena larutkan dulu dalam larutan tertentu untuk kita buat tes amonia, uji amonia, kandungan amonia dalam tu. Pertama, masukkan 7 gram tanah hitam dari bekas A dan B masukkan dalam kelalangkun yang berbeza. Ada 2 kelalangkun lah. Okey. Kemudian kita campurkan 50 ml larutan kalium klorida dalam kedua-dua kelalangkun tu. Lepas tu kita goncangkan. Lepas goncang, kita akan turaskan. Okey, yang ni saya masukkan kalium klorida tu dan yang ni kita turaskan. Sebab kita tak nak ada nanti tanah-tanah tu dekat dalam bekas beacon. Okey, dalam beaker ni. Jadi kita kena turaskan lah, nanti Chris kena buat. Okey. Dan kemudian kita masukkan 20 ml air suling dekat dalam hasil turasan tu. Okey. Untuk kita kurangkan dia punya kepekatan tersebut. Dan selepas itulah kita akan buat semula ujian amonia dengan menggunakan kit amonia tadi. Okey, Chris, boleh ya? Boleh, cikgu. So ini adalah jadi ini adalah untuk menguji kandungan amonia dalam tanah yang awal tadi, yang sebelum kita buat rawatan. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Okey, nampak tak ni apa? Dalam sisa dulang makanan, ni. cikgu? Ya, sisa makanan daripada rumah ya. Daripada rumah kita gaulkan 2.5 kilogram sisa makanan dalam bekas A dan juga bekas B. Sebaik-baiknya gunakan sarung tangan juga. Okey, supaya tak kotor lah tangan tu kan. Okey, jadi kedua-duanya kita perlu gaulkan okey dalam tanah tersebut. Okey. Dan langkah yang kelima ini berbeza untuk kedua-dua bekas. Bekas B tu kita tinggalkan. Biarkan je macam tu. Okey. Dan yang bekas A tu kita masukkan 20 batang anak pokok kangkung. Ke dalam, kita tanam lah. Tanam dalam bekas A tersebut. Dan biarkan dia selama 2 minggu. Biarkan 2 minggu. Biarkan dan jangan bagi dia terdedah dengan cahaya matahari dan terlindung daripada biarkan dia berada di kawasan yang redup tapi terlindung daripada air hujan, sebab kita nak pastikan jumlah kuantiti air yang kita siram pada pokok bekas A dengan B tu sama. Okey, faham. Kita nak malarkan yang tu. Okey, jadi kita tunggu 2 minggu. Lepas 2 minggu kita akan uji kandungan amonia untuk bekas A sahaja hari ini. Okey. Sebab bekas B masih kita anggap masih lagi sama, iaitu 1.5. Yang ini adalah keputusan yang sebelum ni lah 1.5 juga ya. Okey. Boleh Chris? Boleh, cikgu. Okey, jadi yang ni saya besarkan supaya nampak dengan lebih jelas warna untuk kepekatan amonia tu lah. Okey. Jadi boleh kita buat eksperimen untuk menguji kandungan amonia dalam tanah daripada bekas A. Boleh, cikgu. Jadi, boleh. Apakah langkah pertama? Okey, langkah pertama. Sebelum tu saya nak bagi tahu ini, yang ni saya dah siap-siap dah timbang 7 gram. Okey. 7 gram tanah daripada bekas A tu. Bekas A. Alright. Okey. Apa yang Chris perlu buat, ni dah ada 50 ml kalium klorida. Baiklah. Chris tuangkan. Dalam sini, cikgu? Ya. Okey. Tuangkan. Alright. Okey, lepas tu goncangkan sikit. Kita nak bagi dia larut. Tapi nak kata larut sangat tu taklah. Okey. Yang penting dia dah bercampur. Okey. Alright. Cukup ke macam ni, cikgu? Okey. Chris rasa cukup tak? Saya rasa cukup, cukup dah lah. Okey, jadi lepas ni kita turaskan. Okey. Okey, turaskan guna corong turas dan kertas turas. Masukkan dalam beaker yang disediakan ni lah. Okey.
Okey, jangan laju-laju sangat. Oh. Nanti garam penuh. Faham? Kita kena bagi masa lah je. Ya. Okey. Faham. Bagi masa untuk proses turasan berlaku Ya. tu. Agak lama Kalau tak juga. nanti dia penuh, nanti dia melimpah. Okey. Baik. Tambah lagi sikit. Ya, kita nak buat eksperimen ni kena sabar sebagai saintis. Okey. Alright. Kita nak guna 4 ml je sebenarnya. Kan nak buat Ya. ujian amonia tu. Untuk masukkan dalam cube ni kan cikgu? Ya, dah pakar kan? Sebab cikgu dah ajar hari ni. Ya. Bagus Chris ni. Okey. Okey, sikit lagi. Oh, dia belum lagi ni ya. Dia tak. Okey. Boleh tuang habis kot ke? Alright. Alright. Okey, kita tunggu. Biasanya di sekolah cikgu kita tunggu berapa lama untuk ni? Untuk eksperimen? Dalam 5 minit. 5 Bergantung minit, pada sebab dia mungkin benda asing dia Ya. terlalu. Jadi murid pun kena pegang macam ni cikgu? Tangan tak sakit? Pegang je macam ni? Oh. Ya, pegang je. Dia tak ada pemegang spesifik untuk proses ni? Sepatutnya kita gunakan beaker tu yang bersesuaian dengan Ya. untuk kita supaya corong turas tu dia boleh kita kata stabil kan. Ya. Tapi buat sementara ni kita pegang lah. Nak Okey. bagi audience nampak. Okey, saya rasa Bagi murid-murid nampak. saya rasa sudah cukup 4 ml kot cikgu. Ya, okey boleh. Okey. Chris boleh letak semula dekat. Bukan. Ni corong yang- turas ni letak dekat sini Okey. supaya tak tumpah. Okey, boleh. Kemudian campurkan 20 ml air suling. 20 ml. Ya. Okey. Semua. Semua Saya dah siap dah. Hebatlah cikgu. Ya. Okey. Lepas tu cikgu? Okey, lepas tu ambil 4 ml sahaja daripada sini. Goncang sikit. okey. Okey, kemudian ambil 4 ml masuk dalam tube yang untuk uji amonia tadi. Okey, boleh Okey. gunakan dropper ni. Oh, dropper. Penitis ni ada. Penitis, Boleh okey. gunakan. Macam Alright. bagi arahan. Okey, lagi. ini 1 ml. Lagi 3 Kalau kita nak guna silinder penyukat pun boleh, tapi kalau nak guna penitis pun lagi senang lah saya rasa. Lagi senang cikgu. Okey. Sebab Lagi dia- 1 ml. Sebab dekat tube ni dia dah ada dah berapa nilai 4 mil tu dah ada dah. Dia punya senggatan di situ. Okey. Okey dah 4 boleh letak. ml. Okey. Saya bantu di sini untuk reagen 1. Okey, reagen Okey. 1. Goncang dulu. Tapi saya tak boleh nak tolong saya tak pakai glove jadi Okey. 4 So Chris yang akan tolong cikgu 4 Okey, 4 titis. titis. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, dah. Okey, tutup. Tutup. Goncangkan. Goncangkan. Okey, boleh nak goncang macam mana cara pun. Okey. Okey. Macam ni pun boleh kan cikgu? Boleh. Alright. Okey, dan yang kedua ni 4 lagi titis. Baiklah. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Goncang. Dan kita biar seketika. Tak ada. Ada sikit cikgu. Ada sikit je kan? Ya. Okey, kalau kita bandingkan dengan di sini, ada tak yang bersesuaian? Saya rasa 0.2 cikgu. Ya, 0.2 ataupun dia sebenarnya kurang dari kalau saya tengok kat Ya. sini dia lebih cair daripada 0.2 tu. Bermakna apa Chris? Maknanya kandungan amonia dalam bekas A Ya. lebih kurang berbanding dengan kandungan amonia bekas B. Betul? Ya, okey. Dan satu lagi kalau kita bandingkan dengan Ya. nilai yang sebelum ni,
Nilai yang sebelum ni adalah 1.5 dalam bekas A. Okey. Bila saya tanam pokok kangkung dalam tu, bila Chris buat ujian, Ya. lepas 2 minggu dia menjadi kurang daripada 0.2 nilai dia. Okey, bermakna sekarang ni adakah pokok kangkung tu berkesan dalam mengawal pencemaran tanah? Ya, cikgu. Ya, tepat sekali. Kita dah buat eksperimen, kita dah buktikan. Okey, kita dah buktikan dengan menjalankan ujian amonia ini. Okey? Okey, Chris? Ya. Okey. Jadi kesimpulannya adalah boleh Chris tuliskan sementara tu. Kita Okey. nak lengkapkan keputusan data ni. Baca akhir tadi. 0.2. Okey, bagus saya dapat pelajar yang efektif macam ni ya. Okey. Dan yang ni adalah saya saja letakkan dekat sini untuk menunjukkan yang nilai awal tu 1.5 tu betapa warna dia sangat menepati dengan nilai 1.5. Okey. Okey, jadi kesimpulan dia adalah hipotesis kita telah pun diterima. Akar pokok kangkung ni memang berupaya untuk menyerap kandungan amonia dalam air tasik. Dalam tanah sebenarnya ya, dalam tanah, bukan dalam air tasik sebab kita buat untuk pencemaran tanah, ataupun pencemaran tanah. Baiklah cikgu, bagaimanakah prestasi Chris melakukan eksperimen hari ini cikgu? Okey, daripada awal memang 10 bintang kan? Ya. Okey, lepas tu 10 bintang lagi kan? Okey, sekarang ni boleh campur jadi 30 bintang dah. 30 bintang? Sebab segmen ni dia jadi 10 bintang juga, jadi 30 bintang. Oh, Okay? terima kasih cikgu. Ya. Baiklah, dan untuk murid-murid di rumah yang ingin mendapatkan bahan-bahan latihan yang untuk topik hari ini, Ya. mana mereka boleh cari cikgu bahan ni? Okey, boleh dapati daripada rujukan sumberku. Okey, KPM Perkasa lah. Okey, jadi memang ada bahan-bahan di situ. Selain daripada buku teks lah. Baiklah cikgu, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan... Oh, sebelum tu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan untuk kelas hari ini cikgu? Untuk kelas hari ini? Ya. Apa yang saya dah terangkan pada murid-murid dan juga pada Chris. Okey, Chris daripada tak tahu, sekarang ni dah tahu dah apa maksud fitoremediasi. Ya. Kita gunakan tumbuhan. Jadi jangan buang-buanglah pokok kangkung, pokok kiambang dengan pokok keladi bunting ni elok untuk mengawal pencemaran air. Okey, yang kedua, boleh menerangkan, Chris dah tahu macam mana penggunaan tumbuhan fitoremediasi ni dalam kehidupan. Dan yang ketiga, Chris yang buat sendiri tadi eksperimen untuk penggunaan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Okey, itu yang kita buat hari ini. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nadira untuk kelas yang sungguh interaktif hari ini, sungguh seronok. Dan kepada murid-murid di rumah, kita akan jumpa lagi hanya di slot menengah atas Didik TV KPM. Bye semua!